Okey, awal ni bang. Sedekap punya Ni nak upload ke ataupun ni story. boleh buat suasana perkarangan mahkamah mula ni apa dikawal. Sebentar tadi bapa saudara kepada pelajar yang menggaduhi akibat ini. Kalau abang nak cakap sikit tadi bapa dia cakap hari ni datang 3 orang. Family datang 3 orang. Oh, dah tadi. Oh, okey. Nak TikTok kena macam ni? tak jalan Nanti diorang crop. Family dia masih bersedih tapi kata dah redha dengan demikian. Pada tanya boleh nak kita tahu kita tahu Tak nak diorang crop. Tak nak tahu. Tak nak tu kereta. right. Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama saya Muhammad Hafizi Muhammad Said, wartawan Malaysia Gazette Perak, berlintas langsung dari hadapan Mahkamah Magistrate Ipoh bagi membawa perkembangan terkini mengenai kes melibatkan seorang pegawai kanan polis di Raja Malaysia yang didakwa menyebabkan kematian calon sijil pelajaran Malaysia SPM Muhammad Zaharif Afendi Muhammad Zamri pada Jumaat lalu. Suasana di perkarangan Mahkamah Ipoh mula dipenuhi pasukan polis yang mengawal keselamatan selain pengamal media bagi melaporkan liputan perkembangan terkini berkenaan kes ini. Dan suasana setakat ini masih lagi terkawal sementara menunggu tertuduh dibawa ke mahkamah. Semalam, Peguam Negara dalam satu kenyataan media memaklumkan bahawa suspek yang berusia 44 tahun akan dituduh di pagi ini di Mahkamah Magistrate Ipoh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jabatan Peguam Negara dalam kenyataan sama berkata, setelah membuat penelitian ke atas hasil siasatan dan keterangan yang dikemukakan dalam kertas siasatan, pihaknya mendapati bahawa terdapat keterangan yang mencukupi bagi satu kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan terhadap suspek. Bagi memberi gambaran jelas mengenai kronologi kes yang berlaku, izinkan saya untuk berkongsi secara ringkas insiden yang meragut nyawa Muhammad Zaharif Afendi. Insiden yang berlaku pada Jumaat lalu sekitar jam 12.30 tengah hari itu terjadi berhampiran sekolah menengah kebangsaan Jati Meru ketika mangsa dikatakan pulang dari sesi persekolahan. Mangsa dipercayai dalam perjalanan pulang dari sekolah ke rumahnya di Cemor. Difahamkan sebelum kejadian berlaku pertengkaran membabitkan pegawai polis yang memandu Pura-2 Ativa dan remaja terbabit yang didakwa membuat bising dengan motosikalnya. Susulan itu, pegawai polis berpangkat Deputi Superintendent itu mengejar mangsa hampir 1 kilometer sebelum merempuh remaja terbabit dari arah belakang. Akibat rempuhan itu, mangsa terjatuh sebelum diseret hampir 5 meter dan meninggal dunia di tempat kejadian. Susulan kejadian, pihak polis kemudiannya menahan suspek dan hasil bedah siasat terhadap mangsa di Hospital Raja Permaisuri Bainon di sini mendapati punca kematiannya adalah kecederaan pada bahagian dada dan perut akibat kemalangan jalan raya. Jenazah Muhammad Zarif Afendi selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Kepayang Luar pada malam kejadian setelah dituntut oleh keluarga beliau selepas proses bedah siasat. Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Yahya Hassan pada Jumaat malam memaklumkan seorang pegawai kanan dari Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah terbabit dalam nahas yang mengorbankan pelajar lelaki berusia 17 tahun di Taman Jati Meru Ipoh ditahan untuk siasatan lanjut. Dan sebentar tadi difahamkan bahawa abang kandung kepada mangsa baru tiba di Mahkamah Ipoh.
dalam perkembangan sama, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hassan semalam dalam kenyataan berkata keputusan Jabatan Peguam Negara untuk mendakwa pegawai kanan polis berkenaan di bawah kesalahan membunuh membuktikan ketelusan pihak berkuasa dalam menjalankan siasatan. Katanya tindakan mendakwa pegawai berpangkat Deputi Superintendent itu di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan di Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini diputuskan Jabatan Peguam Negara berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh hasil siasatan menyeluruh oleh pegawai penyiasat. Razarudin berkata pegawai itu akan ditahan kerja sebaik sahaja didakwa di Mahkamah Ipoh pada hari ini. Sekian sahaja lintas langsung daripada saya, dan ikuti kami Malaysian Gazette untuk perkembangan terkini mengenai kes membabitkan kemalangan maut Muhammad Zahrul Afandi yang dipercayai dilanggar oleh anggota polis. Sekian, terima kasih. So, alhamdulillah. Sorry. Assalamualaikum dan selamat pagi buat pelayar Malaysian Gazette dan juga Malaysian Gazette Perak. Setakat ini suasana di perkarangan
Mahkamah Ipoh masih lagi kelihatan tenang, di mana anggota polis masih lagi dilihat berkawal di luar laluan, dan tertuduh masih lagi belum tiba di mahkamah untuk dituduh pagi ini di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Difahamkan setakat ini ahli keluarga mangsa iaitu Allahyarham Muhammad Zarif Afendi, calon SPM yang maut dalam kemalangan jalan raya, diwakili oleh abang sulungnya yang baru tiba kira-kira 10 minit yang lalu. Ketibaan abang sulungnya itu disambut dengan laungan, dan beliau kelihatan sebab melihat sokongan yang diberikan kepada keluarga mereka dalam mendapatkan pembelaan kepada arwah adik bongsu mereka. Dan kita boleh lihat suasananya masih lagi tenang seperti yang saya katakan tadi, dan masih ada lagi anggota polis yang mengawal di laluan masuk dan juga di pekarangan mahkamah. Dan kita juga masih lagi menanti ketibaan tertuduh di mahkamah ini, dan kami pengamal media masih lagi dalam mood bersiap sedia untuk membawakan perkembangan terkini kepada anda mengenai kes yang mendapat perhatian. Oh iya, kalau saya tengok dalam komen ini, dalam komen live ni ada daripada Rahimah Abdul Hanifah. Biarlah hakim negara nilai sendiri. Hari ini sejarah hujung tahun. Untuk pengetahuan, semalam pejabat peguam negara ada mengeluarkan kenyataan di mana mereka mengatakan bahawa kes ini akan dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan berdasarkan kenyataan itu juga tadi semalam Jabatan Peguam Negara juga memaklumkan bahawa setelah membuat penelitian ke atas hasil siasatan dan keterangan yang dikemukakan dalam kertas siasatan, jabatan ini mendapati bahawa terdapat keterangan yang mencukupi bagi satu kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan terhadap suspek. Dan kita baru lihat ada sekumpulan remaja memasuki perkarangan mahkamah. Yang dipercayai mereka adalah sahabat kepada arwah Muhammad Zarif Afendi, mungkin hadir untuk memberi sokongan kepada arwah sahabat mereka. Ni reporter dalam Ya, saya bacakan komen daripada Yusmaniza, terharu tengok sahabat roh datang bagi sokongan. Betul, itulah yang orang katakan sahabat sejati. Dan tadi semasa mereka berjalan masuk, dilihat ekspresi muka mereka kelihatan sugul dan mungkin masih lagi bersedih dengan kejadian yang menimpa sahabat mereka buat masa ini. Dan kalau kita lihatkan di hadapan sana itu, di situ masih lagi kelihatan sahabat-sahabat arwah berkumpul untuk memberi sokongan kepada arwah Muhammad Zarif Afendi. Terima kasih juga kepada Fatin Amira yang mendoakan semoga dipermudahkan segala urusan keluarga arwah, dan sama-samalah kita doakan supaya arwah mendapat keadilan yang secukupnya. Dan
Ummu Hidayah Hasna, kawan-kawan dia tentu sedih. Kawan pergi sekelip mata tak sempat nak berjuang bersama-sama ambil SPM, sedih. Betul, kalau ikutkan hanya berbaki lebih kurang saya rasa tidak sampai sebulan kerana difahamkan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2023 akan mula pada Januari 2024 dan sudah pasti daripada segi persediaan mereka banyak yang telah dilakukan, namun ketentuan ilahi tidak dapat kita elak dan pemergian arwah itu ditangisi bukan sahaja oleh ahli keluarga, sahabat handai, malah seluruh negara turut mendoakan arwah agar mendapat pembelaan yang sewajarnya. Dan terima kasih juga buat pelayar-pelayar Malaysian Gazette dan Malaysian Gazette Perak yang mengikuti perkembangan siaran langsung daripada perkarangan Mahkamah Ipoh mengenai kes yang melibatkan calon SPM arwah Muhammad Zarif Afendi yang meninggal dunia akibat dilanggar kereta pada kejadian pada Jumaat lalu. Secara ringkasnya, izinkan saya untuk berkongsi sekali lagi kronologi kejadian bagi memberi gambaran ringkas kepada anda semua pelayar-pelayar Malaysian Gazette. Semalam Peguam Negara dalam satu kenyataan media memaklumkan bahawa suspek yang berusia 44 tahun akan dituduh pagi ini di Mahkamah Magistrate Ipoh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jabatan Peguam Negara dalam kenyataan sama berkata, setelah membuat penelitian ke atas hasil siasatan dan keterangan yang dikemukakan dalam kertas siasatan, pihaknya mendapati bahawa terdapat keterangan yang mencukupi bagi satu kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan terhadap suspek. Insiden yang berlaku pada Jumaat lalu sekitar jam 12.30 tengah hari itu terjadi berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jati Meru ketika mangsa dikatakan pulang dari sesi persekolahan, dan mangsa dipercayai dalam perjalanan pulang dari sekolah ke rumahnya di Cemor. Difahamkan sebelum kejadian berlaku pertengkaran membabitkan pegawai polis yang memandu aktiva dan remaja terbabit yang didakwa membuat bising dengan motosikalnya. Susulan itu, pegawai polis berpangkat Deputy Superintendent itu mengejar mangsa hampir 1 kilometer sebelum merempuh remaja terbabit dari arah belakang. Akibat rempuhan itu, mangsa terjatuh sebelum diseret hampir 5 meter dan meninggal dunia di tempat kejadian. Susulan kejadian, pihak polis kemudiannya pada hari sama iaitu Jumaat lalu menahan suspek dan hasil bedah siasat terhadap arwah Muhammad Zarif Afendi di Hospital Raja Permaisuri Bainun di Ipoh mendapati punca kematiannya adalah kecederaan pada bahagian dada dan perut akibat kemalangan jalan raya. Dan jenazah Muhammad Zarif Afendi selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Kepayang Luar Ipoh pada malam Jumaat setelah dituntut oleh ahli keluarga beliau selepas proses bedah siasat selesai. Dan jika kita lihat, kita masih lagi menunggu trak polis yang membawa tertuduh ke mahkamah. Dan seperti saya katakan tadi, untuk mereka yang baru memasuki Facebook Live kami, suasana kelihatan terkawal dan tenang di mana kita dapat lihat pasukan polis berkawal di luar perkarangan mahkamah di pintu masuk dan juga di dalam perkarangan mahkamah bagi mengawal keadaan. Dan juga difahamkan tadi abang arwah Muhammad Zarif Afendi juga turut hadir kira-kira 30 minit yang lalu, dan beberapa minit kemudian kelihatan sekumpulan remaja dipercayai sahabat kepada arwah Muhammad Zarif Afendi datang ke mahkamah untuk memberi sokongan kepada kepada arwah sahabat mereka. Teruskan bersama kami Malaysian Gazette untuk mengikuti perkembangan terkini ataupun perkembangan masa ke semasa
berkenaan pertuduhan terhadap seorang pegawai kanan polis yang dipercayai melanggar seorang calon SPM Muhammad Zarif Afandi sehingga meninggal dunia Jumaat lalu di Meru. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelayan Malaysia Gazette. Bersama saya Muhammad Hafizi Muhammad Said, wartawan Malaysia Gazette Perak, berlintas langsung daripada Mahkamah Seksyen ataupun Magistrate Ipoh berkenaan perkembangan terkini kes melibatkan seorang pegawai kanan polis dipercayai melanggar sehingga mati seorang pelajar tingkatan 5 ataupun calon SPM Muhammad Zarif Afandi. Teruskan bersama kami dan jangan ke mana-mana kerana kami sedang cuba mendapatkan sahabat-sahabat arwah untuk yang hadir ke mahkamah memberi sokongan untuk bercakap mengenai kehadiran mereka, mungkin sebagai solidariti kepada arwah Muhammad Zarif. Teruskan bersama kami. Boleh ke kalau kita pergi ke sana, tak kena Pergi sana boleh, tapi dalam kot yang boleh. tak boleh kan? Kalau kau nak standby, Dia tak nak. Itu bukan yang awal, tapi daripada Jepang itu kita akan pasal Sabah. Bang, buat live standby apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat dan sejahtera. Perkembangan terkini mengenai kes berkenaan difahamkan tertuduh itu merupakan seorang pegawai kanan polis telah dibawa masuk ke dalam mahkamah untuk dituduh. Itu adalah maklumat terkini yang kami terima.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelayar Malaysia Gazette dan juga Malaysia Gazette Perak. Sekarang ini kita berlintas langsung daripada perkarangan Mahkamah Ipoh mengenai kes pertuduhan membabitkan seorang pegawai kanan polis yang dipercayai melanggar sehingga mati calon SPM Muhammad Zarif Afandi Jumaat lalu di Meru, dan difahamkan juga bahawa tertuduh sudah dibawa memasuki mahkamah sebentar tadi, dan sekarang ini kita lihat pengamal media sedang menunggu tertuduh dibawa keluar, dan juga kita dapat lihat sebentar di sebelah sana itu terdapat sekumpulan mungkin dikatakan sekumpulan remaja yang sedang menanti, yang difahamkan mengatakan bahawa mereka itu hadir untuk memberi sokongan kepada Muhammad Zarif Afandi bagi mendapatkan pembelaan yang seadilnya dalam pertuduhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Minta maaf tadi Muhammad Aziz suara mana karena wartawan yang kena D02 kerana kesesaan. Minta maaf tadi saya mengumpul sedikit maklumat untuk dikongsikan kepada pelayar-pelayar Malaysia Gazette sekalian. Dan perkembangan terkini yang kami dapati adalah difahamkan bahawa tertuduh sudah dibawa masuk ke mahkamah untuk dituduh. Yang mana tadi kalau siapa yang mengikut live kami daripada pukul 8.45 pagi tadi, kita sebenarnya menanti ketibaan tertuduh, dan pengamal media yang tiba seawal 8 pagi juga turut menanti ketibaan tertuduh. Namun tidak kelihatan truk yang membawa tertuduh masuk ke perkarangan mahkamah, dan kemudian kami difahamkan bahawa tertuduh telah sampai, dan sama-sama juga kami untuk menanti menunggu tertuduh dibawa keluar melalui pintu utama Mahkamah Magistrate dan Seksyen Ipoh. Dan jika boleh lihat pengamal-pengamal media juga masih sekali lagi menanti dengan penuh sabar daripada ada yang hadir daripada jam 7.30 pagi juga tadi untuk membawa perkembangan terkini kepada anda semua yang mengikuti kes kemalangan maut yang melibatkan arwah Muhammad Zarif Afandi Zamri 17 tahun Jumaat lalu. Dan juga difahamkan juga di sana itu kalau kita lihat, boleh lihat sekumpulan remaja di mana mereka dipercayai datang untuk memberi sokongan kepada Allahyarham Muhammad Zarif Afandi. Memang saja ke mute ni Azmaria Yusof. Minta maaf kak, tadi bila saya mendapatkan maklumat kenalah mute, nanti terdengar pula apa yang kita orang berbual kan sebelum saya sampaikan untuk mendapatkan kesahihannya itu.
Sekejap. Kelihatannya seperti kemungkinan OKT telah dibawa keluar selepas dituduh, dan kita lihat pengamal media juga sedang berlari ke arah satu tempat. Dan kelihatan kumpulan yang hadir memberi sokongan kepada arwah Muhammad Zarif mula berjalan keluar dari pekarangan mahkamah. Wartawan tim B pergi standby di pintu belakang Nur Haji Omar. Maaf tuan, kami satu tim dah masuk dalam court dan kami tim B duduk di luar di pekarangan court untuk memberi perkembangan yang terkini kepada anda semua. Aizat Azman, siapa tahu dia kena cas kes 302 atau 41/1. Kalau anda mengikuti perkembangan kami daripada pagi tadi, sebenarnya suspek dituduh di bawah 302 kanun keseksaan, dan perkara itu dimaklumkan oleh Peguam Negara melalui satu kenyataan semalam. Letter today. Sementara saya cari lokasi yang lebih selamat dan juga selesa untuk membawa perkembangan terkini kepada anda semua. Terima kasih kepada semua pelayar Malaysia Gazette yang masih lagi setia bersama kami bagi mengikuti perkembangan terkini mengenai kes seorang pegawai kanan polis yang dipercayai melanggar calon SPM sehingga mati pada Jumaat lalu. Dan setakat ini kami masih lagi menanti OKT dibawa keluar, dan difahamkan tadi ada
Sebenarnya kami menunggu OKT daripada jam 8 pagi dan masih dan ketika itu tidak kelihatan truk yang membawa OKT masuk ke pekarangan, dan sekitar jam 9 pagi kami dimaklumkan bahawa OKT sudah berada di dalam mahkamah, dan juga perkembangan terkini dimaklumkan bahawa pihak media tidak dibenarkan untuk mengambil gambar tertuduh, dan kita boleh lihat jurugambar semua berada di luar perkarangan. Dan kalau ikutkan memang sebenarnya gambar tak boleh ambil di dalam chamber, tapi di luar itu boleh ambil, dan difahamkan tidak dibenarkan untuk merakam gambar dan juga video tertuduh. Diorang tak bagi ambil gambar. Dalam tadi, dalam bernama dengan Awani. Oh, bernama dengan Awani saja boleh untuk ambil gambar. Foto bernama. Okey, baik. Begitulah makluman begitu, dan kita boleh lihat betapa kecewanya pengamal media tidak dibenarkan mengambil gambar tertuduh, dan difahamkan hanya dibenarkan jurugambar bernama dan juga ni Ambil visual. Okey, ini dilihat abang arwah Muhammad Zarif baru saja keluar dari perkarangan dari mahkamah Ipoh. Azmaria Yusof, akak tak jadi masak dah ni. Tak apa kak, tunggu sikit je lagi kak. Mungkin dalam setengah jam lagi habis kot. Ya, Cik Asi, Akta T02 dakwa kat Mahkamah Tinggi nanti katanya. Betul. Dituduh di Mahkamah Magistrate, dan mungkin selepas ni akan dibawa ke Mahkamah Seksyen dahulu. Lepas subuh OKT mesti dah bawa ke mahkamah. Kami pun tak dapat nak pastikan. Dilihat kumpulan yang datang memberi sokongan kepada arwah Muhammad Zarif serta abang kepada arwah Muhammad Zarif Afendi meninggalkan perkarangan mahkamah. Dan dilihat abang arwah menitiskan air mata, tidak dapat menahan sebab Thank you. Terima kasih. suasana sedikit sebab bila melihat ahli keluarga sahabat anda berpelukan.
Dan difahamkan yang itu terletak saya adalah Pak Cik arwah juga turut menitiskan air mata. Bergari tak masuk mahkamah tadi. Kami tidak sempat melihat OKT sedangkan kami menunggu daripada jam 8 pagi lagi untuk menunggu truk yang membawa OKT masuk, dan sekitar jam 9 pagi kami dapatkan OKT sudah berada di dalam mahkamah untuk dituduh. Dan juga pengamal media juga tidak dibenarkan untuk mengambil gambar dan video. Mereka hanya benarkan bernama, jurugambar bernama dan juga Awani untuk mengambil gambar dan video. So nanti kami akan kongsikan gambar dan video itu di laman Facebook dan juga sosial media kami yang lain. Oh, abang dia tak boleh masuk. Abang dia masuk. Tadi abang dia masuk dan ni sekarang abang dia sudah keluar. Kelihatan abang arwah mengesat air mata, tidak dapat menahan sebab Dalam yang keluar daripada mulut dia tu, aku pukul polis. Aku dah suka Allah. Dia melawat bangsa-bangsa boleh. Dia juga rasa bersalah abang arwah sedang ditenangkan oleh bapa saudara mereka. Akak yang tengok live ni pun sebab semoga ada kata yang buat arwah. Betul kak, saya pun mula rasa sebab melihat abangnya menitiskan air mata, tidak dapat menahan kesedihan. Ramai yang tadi sambut. Dan lepas ni sambut. Ramai yang sambut. Yang tak dapat doa daripada rakyat Malaysia ni bersama arwah. Semua yang orang akan menunggu kan. Kita nak jawapan untuk hak. ikut bukan demonstrasi, kita menyatakan sebuah moral kepada keluarga Be Strong. Terima kasih semua. Terima datang kawan yang datang. Ini teruk bila Saat dia Zainal dan melilit air mata ni sedihnya. Betul, kami yang dekat sini pun mula rasa sebab apabila melihat abangnya menitis air mata. Sama-sama kita doakan keadilan buat mereka. Okey semua, saya akan masuk kembali ke perkarangan mahkamah untuk memastikan sama ada OKT dibawa keluar ataupun tidak. Saya tahu kat dia.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelayar Malaysia Gazette. Minta maaf yang sebentar tadi saya cuba dapatkan abang kepada arwah Muhammad Zarif Afendi untuk mengulas sedikit, memberi sedikit kenyataan, tetapi beliau enggan dan saya memahami mungkin kerana terlalu bersedih. Jadi kita biarkan amal dia untuk ditenangkan oleh ahli keluarga terlebih dahulu. Dan kita memahami kesedihan yang dialami oleh ahli keluarga, dan kami sebagai pengamal media menghormati keputusan abangnya, dan sama-samalah kita mendoakan agar kes adanya ini mendapat pembelaan yang sewajarnya. Mungkin kita boleh dapatkan peguam yang dilantik oleh keluarga nanti untuk bertanya mengenai perkembangan kes ini. Pas. Sorry. Bos. Ya. Zul nak ke? Nak apa? Ni siapa ni? Bapak Sarah dia. Minta maaf yang sebentar tadi, dan tadi saya bagi tahu yang bahawa kita sedang tadi saya cuba untuk dapatkan abang arwah Muhammad Zarif Afendi untuk okey sebentar. Kita lihat ada okey, kami ingatkan OKT dia bawa keluar, rupanya terak kosong sahaja. Okey. Ya, sebentar tadi kita cuba dapatkan kita cuba dapatkan abang kepada arwah Muhammad Zarif yang hadir untuk mendengar pertuduhan terhadap pegawai kanan polis yang dipercayai melanggar sehingga mati adik bongsunya itu. Tetapi abang dia berkata atas nasihat peguam mereka, dia tidak boleh memberi sebarang kenyataan. Jadi sama-sama kita tunggu peguam yang dilantik oleh keluarga arwah. Jika boleh kami dapatkan sebentar lagi untuk dapatkan kenyataan. Azura Abdul Wahab tadi dengar dah ada dalam mahkamah. Betul, OKT sudah berada di dalam mahkamah. Seperti yang saya katakan tadi bahawa kami menunggu daripada jam 8 pagi, namun tidak kelihatan terak yang membawa OKT masuk, dan kemudian sekitar jam 9 pagi kami difahamkan bahawa OKT sudah berada di dalam mahkamah.
Oh, Ayanda Rani Kulub pun ada. Ketua Polis Perak sudah buat yang terbaik. Percayalah kepada Datuk Seri Yusri, insya-Allah. Okey, kereta membawa KT sedang lalu. Nampaknya kereta yang bawa KT telah keluar. Dan mengikut kiraan saya, kalau tak silap, ada 6 kereta yang membawa KT. Dan kita tidak tahu mana satu daripada 6 kereta itu yang membawa OKT keluar. Dan kelihatan pengamal media begitu sedih kerana tidak dapat merakam gambar dan juga video daripada OKT. Dan begitu pantas mereka meninggalkan perkarangan mahkamah. Maafkan saya. Maafkan saya, tadi video terlihat dekat atas. Saya seorang jadi kelang kabut sedikit, tapi tak mengapa. Bagi mereka yang baru mengikuti kami secara langsung, ingin saya katakan bahawa tertuduh yang juga merupakan pegawai kanan polis sudah dibawa keluar dari perkarangan Mahkamah Magistrate Ipoh sebentar tadi. Dan terdapat 6 kenderaan yang keluar begitu pantas dari perkarangan mahkamah. Dan kami pengamal media tidak dapat tahu mana satu kenderaan yang membawa OKT. Dan sedikit kecewa juga kalau kita dapat lihat muka-muka pengamal media bahawa mereka tidak dapat merakam video serta gambar OKT sebentar tadi. Pada pihak media. Terima kasih. Banyak. Dik. Tolong tengok betul tak saya berdiri stand up tu je. Right. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelayar Malaysia Gazette. Bersama saya Muhammad Hafizi Muhammad Said, wartawan Malaysia Gazette Perak, berlintas langsung daripada Mahkamah Seksyen dan Magistrate Ipoh berkenaan perkembangan terkini kes melibatkan seorang pegawai kanan polis yang melanggar mati seorang calon SPM iaitu Muhammad Zarif Afendi di Meru pada Jumaat lepas. Dan
bagi mereka yang mengikuti kami sejak jam 8.45 pagi tadi, dapat saya katakan bahawa kami pengamal media sudah berada di sini pada jam 8 pagi dan mungkin ada yang tiba 7.30 pagi, dan daripada jam 8 pagi kami menanti ketibaan OKT yang juga merupakan seorang pegawai kanan polis di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah, memasuki perkarangan mahkamah. Namun sedikit kecewa apabila pada sekitar jam 9 pagi kami dimaklumkan bahawa OKT sudah berada di dalam mahkamah, dan juga difahamkan bahawa pengamal media tidak dibenarkan mengambil gambar serta video OKT dibawa masuk ke mahkamah. Dan juga saya dimaklumkan bahawa hanya juru gambar bernama dan juga juru video Esro Awani sahaja yang dibenarkan untuk mengambil gambar dan juga video. Dan sekitar jam 9 pagi tadi juga kita dapat lihat arwah Abang Muhammad Zarif Afandi tiba ke mahkamah dan diikuti oleh sekumpulan remaja yang dikatakan datang memberi sokongan kepada keluarga mangsa. Bagaimanapun kita dapat lihat abang arwah keluar sekitar jam 10 pagi. Dan pertama sekali saya nak minta maaf bising kerana ada kawasan construction, tapi tidak mengapa. Dan kemudian sekitar jam 10.30 pagi tadi, baru sebentar tadi, dalam 5 minit tadi, kita lihat ada 6 buah kenderaan yang dipercayai membawa OKT keluar daripada mahkamah, dan kita tidak tahu mana satu kenderaan yang membawa OKT. Dan kita dapat lihat pengamal media sedikit kecewa kerana tidak dapat merakamkan gambar dan video kerana kenderaan itu keluar dengan pantas daripada perkarangan mahkamah. Dan terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang mengikuti perkembangan terkini daripada kami, Malaysia Gazette. Dan jangan ke mana-mana, saya akan terus bersama anda untuk membawa perkembangan terkini berkenaan dengan kes ini. Kecewa ni. Jadi saya dapat telefon dan saya nak setting kondisi. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang mengikuti perkembangan kami. Minta maaf tadi CG City, minta maaf saya sedikit tersasul tadi. Abang kepada arwah Muhammad Zarif Afandi, maafkan saya. Muhammad Naim Hamid dah gerak 6 kereta cover rapat. Betul, kami pengamal media menanti daripada jam 8 pagi ketibaan OKT, dan kemudian jam 9 pagi kami dimaklumkan bahawa OKT telah berada di dalam mahkamah. Dan tadi sekitar jam 10.30 pagi tadi kita dapat lihat 6 kenderaan keluar dari perkarangan mahkamah, dan kami tidak tahu salah satu kenderaan yang mana yang membawa mangsa. Membawa tertuduh.
Betul lah tidak Pak? Mungkin engkau tunjuk aku begini betul ke tak dia Pak? Sekejap ya. Abang juga kan kita minum. Dah, abang minum. So dengan live Bang. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya lagi Muhammad Hafizi Muhammad Said, wartawan Malaysia Gazette Perak, berlintas langsung daripada perkarangan Mahkamah Magistrate dan Seksyen Ipoh. Jadi bagi yang mengikuti kami sejak 8.45 pagi tadi, saya ucapkan terima kasih dan ini adalah pengakhirannya di mana saya bakal menamatkan live sebentar lagi. Tapi sebelum itu, izinkan saya memberi sedikit kronologi di mana kita dah mengetahui bahawa hari ini seorang pegawai kanan polis yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah dituduh di Mahkamah Ipoh atas pertuduhan cubaan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan melibatkan seorang calon SPM Muhammad Zarif Afandi yang dipercayai dilanggar pada Jumaat lalu. Dan mengikut dan berdasarkan daripada apa yang kami lihat dan kami amati, sejak jam 8 pagi lagi pengamal media sudah berada di perkarangan mahkamah bagi menanti OKT untuk dibawa masuk. Namun kelibat kenderaan OKT tidak kelihatan dan sekitar jam 9 pagi kami difahamkan OKT sudah berada di dalam mahkamah dan pertuduhan dijalankan di dalam mahkamah sehingga jam 10.30 dan lebih kurang dalam jam 10.30 pagi kita melihat ada 6 buah kenderaan yang dipercayai membawa OKT keluar dari mahkamah dan kami tidak tahu mana satu kenderaan yang dinaiki OKT. Jadi itu saja laporan daripada saya dan juga tim dan juga pasukan Malaysia Gazette Perak. Ikuti kami di media sosial untuk mengikuti perkembangan terkini yang akan kami kongsikan mengenai kes yang merenggut nyawa arwah Muhammad Zarif Afandi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.